Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Selasa 16 Ogos 2022. Saya Farhatul Asyati Osman. Dan juga saya Ivan Tosh. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Kita lihat paparan utama malam ini. Penjawat awam perlu pertahan kerajaan daripada pelbagai dakwaan dan fitnah. Cadangan tubuh Suruhanjaya Siasatan Diraja Siasat Isu LCS dibawa ke Kabinet esok. Cadangan untuk menubuh Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat isu pembinaan kapal tempur pesisir LCS dibawa ke Kabinet esok. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin memaklumkannya pada sidang Dewan Negara petang tadi. Saya beri jaminan kepada Yang Berhormat bahawa selepas perbahasan kita hari ini, saya sendiri akan bawa ke Kabinet. Ini tanggungjawab saya untuk bawa kepada Kabinet hari Rabu ini dan saya akan lakukan. Bahawa kita tak perlu takut, bimbang, kita mahukan ketulusan, kita mahukan keadilan. Itu pun kehendak saya. Bahawa mereka yang kalau sekiranya ada penyelewengan, salah guna kuasa, unsur-unsur rasuah, semuanya terpaksa berhadapan dengan muka keadilan. Dan terdahulu, bekas pengarah urusan Busan Naval Shipyards Yang Berhad BNS, Tan Sri Ahmad Ramli Mohamad Noor, dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 3 pertuduhan pecah amanah dana syarikat itu berjumlah 21.08 juta ringgit. Kes melibatkan projek pembinaan LCS bagi perolehan Tentera Laut Diraja Malaysia. Tan Sri Ahmad Ramli, 78 tahun yang juga bekas Panglima Tentera Laut, mengaku tidak bersalah atas ketiga-tiga pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Suzana Husin. Mengikut pertuduhan pertama, Tan Sri Ahmad Ramli melakukan pecah amanah dengan meluluskan pembayaran berjumlah 13.54 juta ringgit ke akaun syarikat Setaria Holding Limited, Standard Chartered Bank Singapura tanpa kelulusan ahli lembaga pengarah BNS. Dia didakwa melakukan kesalahan itu antara 26 Julai 2010 dan 25 Mac 2011. Bagi pertuduhan kedua, Ahmad Ramli dituduh melakukan pecah amanah dengan meluluskan pembayaran berjumlah 1.36 juta ringgit ke akaun syarikat JSD Corporation di Overseas Chinese Banking Corporation Limited Singapura antara 19 April dan 4 Mei 2011. Tertuduh juga didakwa atas kesalahan serupa dengan meluluskan pembayaran berjumlah 6.182 juta ringgit ke akaun syarikat Susmarine Armada Limited, Standard Chartered Bank Singapura antara 28 Oktober 2010 dan 22 November tahun yang sama. Ketiga-tiga pertuduhan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 2 tahun dan tidak lebih 20 tahun dengan sebat dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan Ahmad Ramli diikat jamin RM500,000 dengan cagaran berbayar RM200,000 bagi semua pertuduhan dan menetapkan 24 November untuk sebutan kes.
Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan kerajaan pimpinan beliau adalah kerajaan bersama yang menekankan konsep keluarga Malaysia dan penjara awam wajar mempertahankan kerajaan daripada pelbagai dakwaan dan fitnah kononnya pentadbiran beliau gagal. Pada majlis perjumpaan bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya, Datuk Seri Ismail Sabri berkata penjawat awam perlu melihat beliau sebagai ketua kerajaan dan mereka bukannya mempertahankan parti politik. Apabila tuan-tuan dan puan mempertahankan apa yang saya sebutkan tadi, menyebarluaskan apa yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan tidak berpolitik. Jangan lihat saya sebagai pemimpin parti politik, tetapi lihat saya sebagai ketua kerajaan. Dan tuan-tuan lah, perempuan lah anggota kerajaan. Kerajaan ini adalah kerajaan kita bersama. Sebab itu saya memperkenalkan konsep keluarga Malaysia itu. Kerana saya nak kita bersama-sama menganggap ini sebagai satu keluarga Malaysia. Perdana Menteri turut berkongsi kejayaan dikecapi kerajaan dalam tempoh setahun pentadbiran beliau. Antaranya pencapaian cemerlang keluaran dalam negara kasar KDNK yang merekodkan pertumbuhan 8.9% pada suku kedua tahun ini. Selain mewujudkan pekerjaan mencecah 400,000 serta prestasi nilai dagangan melepasi 2 trilion ringgit. Cuma kadang-kadang berita yang baik seperti ini tidak disebar luaskan. Tidak disebar luas. Kita kadang-kadang lebih suka menyebar luaskan cerita yang negatif daripada positif. Jadi sebab itulah saya hari ini bersama dengan tuan-tuan dan puan merupakan kaki dan tangan kepada kerajaan. Membantu untuk menyebarluaskan berita baik ini kepada rakyat. Jangan kita biarkan ada pihak tertentu yang cuba memburukkan kerajaan, mengatakan kerajaan gagal segala-galanya sehingga hari ini tidak ada perubahan yang berlaku. Malah 1 tahun adalah 1 tahun yang gagal. Ini merupakan satu fitnah jahat kepada kerajaan. Perdana Menteri juga mahu penjara awam bekerja sebagai satu keluarga dan tidak bekerja dengan budaya silo. Sokongan dan dogongan semua penjara awam penting untuk menjayakan setiap agenda dan perancangan kerajaan. Kita bekerja sebagai satu pasukan. Saya bukan nak sebut sebagai satu pasukan, tetapi bekerja sebagai satu keluarga. Kita perlu bekerja sebagai satu keluarga. Dan saya tak mahu isu yang lama bekerja di dalam keadaan silo. Kita mesti bekerja bersama. Ya, semua orang mempunyai tanggungjawab yang sama, nawaitu yang sama. Jadi kita tidak boleh bergerak secara silo lagi, tetapi mesti bekerja secara keluarga. Dalam usaha meningkatkan ekonomi negara, Datuk Seri Ismail Sabri mahu penjara awam mengurangkan karenah birokrasi terhadap pelabur. Memandangkan ia sering dibangkitkan kumpulan itu semasa beliau mengadakan lawatan ke luar negara. Bagi memudahkan urusan perniagaan, unit My Mudah akan ditubuhkan di semua kementerian dan agensi persekutuan, kerajaan negeri serta pihak berkuasa tempatan. Tiada kenaikan tarif elektrik bagi tempoh 1 Julai hingga 31 Disember 2022 di Semenanjung Malaysia. Jaminan diberi Menteri Tenaga dan Sumber Asli, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Bagi mengekalkan tarif sekarang, kerajaan menampung kos keseluruhan subsidi berjumlah 5.8 bilion ringgit. Mulai bulan Ogos, bil elektrik yang diterima oleh pengguna akaun TMB semuanya dicatatkan di bawah sini, berwarna oranye ini, jumlah bil sebenar dan juga jumlah subsidi yang diberi oleh kerajaan. Tujuannya adalah supaya rakyat mengetahui sumbangan kerajaan dalam isu penjanaan elektrik, tarif elektrik, dan supaya kita bersikap
lebih berjimat cermat dalam menggunakan tenaga elektrik ini. Semakan pelarasan tarif elektrik di bawah mekanisme pelepasan kos tidak seimbang ICPT yang berikutnya akan dilaksana mulai 1 Januari hingga 30 Jun 2023. Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk mengemukakan bukti baharu dalam rayuan akhir kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Siam Berhad. Panel 5 hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat memutuskan usul untuk mengemukakan bukti baharu tidak relevan. Bukti baru itu berkaitan penemuan bahawa Hakim Perbicaraan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menjadi peguam dan setiausaha syarikat bagi kumpulan Maybank pada tahun 2006. Semasa menyampaikan keputusan mahkamah, Tun Tengku Maimun berkata tiada kaitan antara pekerjaan Datuk Nazlan di bank sebelum ini dengan pertuduhan Datuk Seri Najib. Justru beliau memerintahkan supaya rayuan utama diteruskan. Bagaimanapun, Peguam Utama Datuk Seri Najib Isham Teh Potek memohon ia ditangguhkan sekurang-kurangnya 3 hingga 4 bulan bagi membolehkan pembelaan membuat persiapan rapi. Mahkamah menolak dan menetapkan Khamis ini untuk mendengar rayuan akhir itu. Mahkamah rayuan pada 8 Disember tahun lepas mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadap Datuk Seri Najib yang dijatuhkan Mahkamah Tinggi pada 28 Julai 2020. Jangan padam aplikasi MySejahtera kerana ia masih relevan diguna pakai khusus bagi membantu pengurusan sistem kesihatan negara. Aplikasi yang awalnya sebagai pengawasan penularan wabak COVID-19 itu kini telah diubah suai dengan ciri baharu yang lebih pintar untuk diguna semula menjadi aplikasi kesihatan awam. Menurut Ketua Unit MySejahtera, Kementerian Kesihatan Dr. Mahesh Apanan, MySejahtera akan terus memainkan peranannya khusus dalam kehidupan masyarakat sehingga beberapa tahun akan datang. Walaupun ramai yang tidak lagi menggunakan MySejahtera, tetapi kita masih lagi melihat banyak lagi interaksi. Satu fungsi yang penting di sini adalah modul Infectious Disease Tracker, di mana ia memperkasakan individu untuk melihat kepada kejadian penyakit berjangkit di sekeliling mereka. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita pergi kepada satu cara kesihatan baru di mana ia bukan lagi sejenis interaksi di antara seorang orang kesihatan dan juga seorang pesakit, tetapi pesakit itu diperkasakan untuk menjaga diri mereka sendiri. Antara versi terbaru MySejahtera mampu menyimpan maklumat kesihatan pengguna dan rekod imunisasi kanak-kanak untuk bayi yang dilahirkan mulai 1 Julai 2022. Ketika ini, hampir 7 juta rakyat Malaysia masih menggunakan fungsi MySJ Trace bagi pengesanan kontak rapat. Biarpun kerajaan tidak lagi mewajibkan orang ramai membuat imbasan kod QR apabila memasuki premis atau tempat awam lain berkuat kuasa 1 Mei lalu. Ini adalah sebagai satu lagi usaha tambahan yang boleh dilakukan di peringkat kerajaan, premis perniagaan. Terutama sekali premis perniagaan yang disewakan kepada peniaga-peniaga kecil. Sama ada yang mengeluarkan ataupun terlibat dalam perkhidmatan makanan, menjual, menjaja dan sebagainya yang terletak di bawah bidang kuasa kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan. Hendaklah menurunkan kadar sewa minimal sekurang-kurangnya antara 10 ke 20%. Sembur sebaik-baiknya, bertindak sekarang. Lindungi keluarga anda.
Pendapatan pekebun kecil akan meningkat dengan kenaikan harga getah sekerap yang mampu mencecah lebih RM3.50 sekilogram hujung tahun ini. Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin berkata, kenaikan itu berikutan permintaan tinggi di peringkat global susulan pembukaan semula ekonomi. Menurut Datuk Zuraida, berikutan permintaan yang tinggi terhadap komoditi getah, Malaysia akan berusaha memperkasa produk komoditi itu. Kita harus meningkatkan kita punya keluaran penghasilan getah. Kalau kita dapat hasilkan lebih banyak, maka ekspor kita akan lebih banyak dan pendapatan lebih banyak dan harga getah juga akan meningkat. Datuk Zuraida merasmikan buku pelan anti rasuah Lembaga Getah Malaysia Getah Anti Rasuah 2021-2025 di Institut Penyelidikan Getah Malaysia Sungai Buloh. Beliau menambah peningkatan pengeluaran getah dapat melonjakkan ekspor produk getah menjadikan harga getah lebih tinggi. Bagi meningkatkan pengeluaran, pihaknya sedang mengkaji cara terbaik menguruskan pekebun dan estet secara lebih berstruktur. Indeks sentimen perusahaan kecil sederhana PKS yang diterbitkan julung kali oleh SME Bank mencatat bacaan positif 53.8 mata. Berdasarkan indeks itu, PKS di negara ini menunjukkan daya tahan kukuh dan berupaya menyesuaikan diri dengan prospek masa depan. 57.3% daripada responden menjangkakan persekitaran perniagaan akan bertambah baik dalam tempoh 6 hingga 12 bulan akan datang. Ekoran itu lebih 70% PKS komited mengukuhkan hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan kecekapan operasi. 73.2% responden pula menjangkakan berlaku peningkatan hasil kasar yang membawa kepada peningkatan keuntungan masa depan. Sementara itu, 2/3 daripada responden menyenaraikan kos niaga sebagai faktor utama mempengaruhi prestasi perniagaan. Hampir 80% responden menyatakan keperluan bantuan tunai melalui pembiayaan walaupun dalam persekitaran kadar faedah yang meningkat. Indeks sentimen PKS turut menunjukkan 45% daripada responden sedang mencari pembiayaan tambahan untuk menguruskan keperluan modal kerja mereka. Maju Perak Holdings Berhad MHB bakal membangunkan hartanah kediaman pertama di luar Perak dengan nilai pembangunan kasar RM122 juta. Pengerusi eksekutifnya Datuk Reza Rafiq Abdul Razak berkata, pembangunan Nexus Residences di Subang, Selangor dijadual bermula suku keempat tahun ini dan dijangka siap pada 2026. Pembinaan 153 unit kediaman berkeluasan antara 1,309 kaki persegi dan 5,511 kaki persegi itu akan dilengkapi konsep dui kunci sesuai bagi penghunian fleksibel dan pelaburan. More endearing in this location is the fact that if you look around you, this is a mature area. You have places where people work, you have places where people shop, and you have homes. Yeah? You have a lot of employment being created in this area alone. So memang ada potensi yang amat besar untuk penyewa masuk situ. Bercakap pada sidang media Majlis Pecah Tanah projek tersebut, Datuk Reza Rafiq yakin lokasi strategik dan kemudahan ditawarkan akan memenuhi keperluan pembeli dari segmen disasarkan. Unit kediaman itu ditawarkan pada harga bermula daripada RM803,400 dengan rebat sehingga RM80,000, yuran tempahan sifar dan diskaun tawaran awal 10%.
menara kedua tertinggi di dunia, Merdeka 118 dijangka siap sepenuhnya tahun depan. Ya, dengan ketinggian 678.9 meter, premis merangkumi ruang pejabat, hotel dan dek pemerhatian tertinggi di Asia Tenggara. Vimala Kasturi Verasami ada butirannya. Pembinaan Menara Merdeka 118 berada dalam landasan tepat dengan hanya berbaki 3 tingkat sedang disiapkan. Bangunan pejabat akan siap menjelang hujung tahun ini dan juga untuk bangunan menara kita jangkakan di pertengahan tahun depan akan siap sepenuhnya. Dek tinjau kami jangkakan di hujung tahun depan akan mula beroperasi dan menerima kunjungan daripada pihak awam. Kawasan tersebut turut dilengkapi dengan pusat beli belah, kediaman, masjid dan muzium. Saya berada di ruang pejabat Menara Merdeka 118. Apa yang anda dapat lihat sebentar tadi adalah Stadium Negara dan juga Pusat Beli Belah 118. Setakat ini, Menara Merdeka 118 telah siap 92%. Monumen warisan Stadium Merdeka dan Stadium Negara yang terletak di kawasan sama dipelihara dan dikekalkan. Vimala Kasturi Virasami, RTM. Membesar dalam persekitaran yang berbilang bangsa memberi kelebihan kepada anak jati negeri Perak ini untuk menguasai sekurang-kurangnya 5 bahasa. Ya, bersyukur dengan kelebihan dirinya, Muhammad Hussein Abdullah sedar kemampuannya berbahasa membolehkan beliau mudah diterima baik masyarakat sekelilingnya. Fatin Akila Nur Azli ada laporannya, kita saksikan. Muhammad Hussein Abdullah, 30 tahun, dilahirkan dalam keluarga keturunan India Muslim. Uniknya, keluarga Hussein menetap di sebuah perkampungan Cina di Ipoh dan belajar selama 6 tahun di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina. Sudah biasa dengan bahasa Tamil dan bahasa Cina, Hussein kemudian menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan bagi memantapkan penguasaan bahasa Melayunya. Di sini saya ingin mengaku bahawa penguasaan bahasa kebangsaan saya adalah agak lemah pada zaman sekolah rendah, tetapi perkara ini telah dapat diatasi kerana saya telah sambung belajar di sekolah menengah kebangsaan di mana kebanyakan subjek diajar dalam bahasa Malaysia. Kebolehan Hussein berbahasa Cina, dialek Mandarin dan Cantonese selain bahasa Melayu dan Tamil membantu beliau mempunyai kelompok rakan yang majmuk meliputi berbilang bangsa. Apabila kita belajar bahasa kaum lain, elemen-elemen sosiologi yang lain akan dapat difahami juga dan ini dapat mengurangkan kesalahfahaman antara kaum sangat penting. Kita juga dapat memupuk perpaduan di antara kaum, kesefahaman budaya, nilai dan perkara-perkara lain. Sementara itu, bagi Rashidah Abu Johan, salah seorang pembaca berita RTM yang fasih berbahasa Mandarin, pemilihan ke sekolah aliran Cina adalah atas permintaannya sendiri. Sebab saya nampak kawan-kawan saya dalam kelas piano. Masa tu umur 5 tahun. So saya rasa saya tak faham apa yang mereka cakap. So saya rasa saya nak fahamkan apa mereka cakap. Saya minta mak saya untuk hantar saya pergi ke sekolah Cina. Bukan sekadar nilai tambah, penguasaan pelbagai bahasa membantu Rashidah lebih sensitif terhadap budaya kaum lain yang tidak pernah dianggap satu halangan bagi beliau. 大家好，祝大家国庆日快乐！希望大家可以融洽的相处在一起。那也希望我们的国家在经济、政治的方面可以往好的方面发展，那可以成为我们以此为傲的一个国家。
Perbezaan bahasa bukanlah penghalang perpaduan, namun ia harus diraikan dalam mencipta kebersamaan. Tidak dinafikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan menyatukan kita rakyat Malaysia. Namun tidak rugi jika kita saling memahami bahasa ibunda kaum lain sebagai lambang penyatuan kita, keluarga Malaysia di mata dunia. Fatin Akila Nur Azli, RTM. Berita perdana kita teruskan dengan edisi sukan. Bersama Nazri Fahmi. Silakan Nazri. Tiga emas dari kejuaraan bowling remaja Asia. Gol balik Shaun Severaj ke FIFA. Terima kasih Ivan dan Fahatul. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Kejuaraan bowling remaja Asia 2022. Pemain muda negara Syakim Izzuan Teh Syahrul Hafiz Teh memulakan kempen di Bangkok, Thailand dengan cemerlang apabila meraih emas acara persaingan remaja lelaki. Syakim melakukan 1435 jatuhan pin selepas 6 permainan untuk muncul juara acara berkenaan. Pemain berusia 18 tahun itu menewaskan wakil Taiwan Lan Xiaokang yang mencatat 1407 jatuhan pin dan Abdul Rahman Al-Kandari dari Kuwait dengan 1406 jatuhan pin. Sementara rakan senegara Airil Amri Sohaimi, Syabil Azam Syamso dan Is Nakiuddin Putra Islahuddin masing-masing menamakan saingan di tempat ke-16, 18 dan 19. Dalam kategori remaja perempuan pula, Adiana Muhammad Rizwan mencatat 1198 jatuhan pin manakala Anis Hanani Romzi 1185 jatuhan pin sekaligus menamakan permainan di tempat ke-5 dan ke-6. Dua lagi pemain Nur Akila Aini Muhammad Faiz dan Nurhanis Nabila Muhammad Nizam masing-masing di kedudukan ke-13 dan 15. Singapura menguasai dua tempat teratas podium menerusi Ashley Victoria Locke 1334 jatuhan pin dan Sherlyn Wong Ziulin 1300 jatuhan pin. Sementara wakil tuan rumah Ramita Srangtong membawa pulang gangsa dengan 1289 jatuhan pin. Mungkinkah akan ada lagi pemain bola sepak Malaysia yang akan memenangi anugerah Puskas? Ia tidak mustahil selepas Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengesahkan secara rasmi gol menarik pemain Negeri Sembilan FC Shaun Severaj telah dihantar ke Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA untuk pencalonan anugerah Puskas 2022. Jaringan dari luar kotak penalti itu membantu Negeri Sembilan menewaskan Selangor FC 3-2 pada aksi Liga Super 31 Julai lalu di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Pengesahan tersebut dibuat Timbalan Presiden FAM Datuk S. Sivasundram dalam satu kenyataan selepas memperkongsikan mesyuarat tengkuasa teknikal dan pembangunan FAM. FIFA sebelum ini turut mengakui jaringan dari jarak kira-kira 30 meter itu memiliki peluang untuk muncul antara jaringan terbaik sepanjang musim ini. Pada 2017, Muhammad Faiz Subri mencipta sejarah sebagai pemain pertama dari Malaysia yang menerima anugerah berprestij itu di Zurich, Switzerland menerusi gol menakjubkan hasil dari sepakan percumanya. Seramai 40 atlet Johor yang meraih pingat pada Sukan SEA Vietnam 2021 dan Sukan Commonwealth di Birmingham 2022 menerima durian runtuh. Ini selepas Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyampaikan insentif kemenangan berjumlah keseluruhan RM163,000. Pemain badminton Eng Ziong muncul penerima tertinggi dengan RM28,000. Turut disampaikan insentif penyertaan kepada 14 atlet Johor ke Sukan Commonwealth yang berjumlah RM28,000. Dato' On Hafiz dan ucapannya mencadangkan nilai insentif kepada para atlet yang menyumbang pingat dalam tamasya sukan ditingkatkan bagi menghargai sumbangan mereka. Insentif kemenangan khas daripada Yang Berhormat Menteri Besar Johor bagi pingat. Setiap sukan macam saya cakapkan sebelum sukan SEA yang lepas, setiap GLC ataupun syarikat yang besar di Johor, kita ambil setiap sukan ini adalah anak angkat kepada GLC yang
berkenaan lah. Para atlet yang diraikan menyambut baik hasil berkenaan yang dilihat dapat menyuntik semangat mereka membawa nama Johor dan Malaysia. Bila dapat sokongan dari kerajaan negeri Johor, semua ni untuk jadikan saya punya motivasi, suntikan semangat saya untuk lebih berjaya sekali ni. Benda tu sedikit sebanyak kan, tapi kita jangan terlalu fokuskan benda tu lah. Bagi personally untuk saya, bila benda-benda gitu, bila kita bagi result, benda tu akan datang sendiri kat kita kan. Cuma tu lah, jangan terlalu fikir benda tu lah kan. Sementara itu, selepas ketiadaan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, harapan kini diletakkan ke atas pelumba negara Muhammad Shah Firdaus Shahrum untuk mengibar cabaran Malaysia dalam kejohanan dunia di Perancis Oktober depan. Menurut Shah Firdaus, sasarannya pada kejohanan itu ialah mara ke final acara kirin selepas dia berjaya mempamerkan prestasi terbaik di Sukan Commonwealth 2022 baru-baru ini. Menurut Shah Firdaus, dia mahu mencatat keputusan positif pada penyertaan keempatnya di kejohanan dunia. Pada 3 edisi sebelum ini, pelumba kelahiran Muar Johor itu hanya beraksi dalam acara pecut. Untuk Kairin, first kali memang kita kena ke final dululah. Kita kena fokus untuk ke next round tu. Tapi daripada Commonwealth lagi tu, yang mostly ada kat Commonwealth tu semua yang ada dekat World Championship. Cuma tak ada Netherlands je dekat Commonwealth tu. So satu benda yang positif lah untuk saya. Shah Firdaus berjaya meraih gangsa acara kirin pada Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham. Konfederasi Hoki Malaysia KHM akan bertemu dengan Menteri Belia dan Sukan untuk memohon dana tambahan. Ia sebagai persediaan bagi mengharungi jadual tahun depan yang padat dengan kejohanan besar peringkat Asia dan dunia. Presiden KHM Datuk Seri Subhan Kamal menjelaskan beliau akan mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu untuk menerangkan perancangan pihaknya. Tahun depan Sukan C memang ada indoor lelaki dengan wanita. So ini adalah harapan negara untuk mendapat 2 pingat lagi, dan saya cukup yakin bahawa Malaysia dalam hoki ni kita akan berikan 4 pingat emas untuk negara lah. Dan saya harap supaya kita akan dilihat dengan lebih mendalam, diberikan peruntukan lebih sedikit supaya kita dapat gunakan dana itu untuk memberi peluang pada pemain-pemain ini, baik pasukan outdoor ataupun indoor, untuk keluar bermain dan berlatih dan compete dalam banyak competition. Sukan Hoki Negara terus melakar keputusan cemerlang di pentas antarabangsa. Terbaru, Malaysia mencipta sejarah muncul juara kategori lelaki di kejohanan hoki dalam Dewan Piala Asia 2022, menewaskan juara bertahan Iran 3-2 menerusi perintah pukulan penalti pada aksi final di Bangkok, Thailand semalam. Pasukan wanita negara pula membawa pulang pingat gangsa. Akibat penangguhan Tamasya Sukma Johor 2020, Majlis Sukan Negara MSN hanya menawarkan 21 jenis sukan bagi tamasya kali ini. Mesyuarat Jawatan Tertinggi telah menetapkan sebanyak 426 acara sukan sahaja yang layak dipertandingkan pada tamasya yang akan diadakan di Lembah Kelang pada bulan depan. Dan keputusan awal di peringkat Jawatankuasa Tertinggi adalah berdasarkan penyertaan minimum untuk sesuatu acara adalah sebanyak 8 penyertaan. Namun, ianya telah dikurangkan kepada 6 penyertaan hasil keputusan secara bersama kerana terdapat beberapa acara tidak menepati syarat penyertaan yang ditetapkan. 12 acara sukan terpaksa digugurkan kerana penyertaan kurang daripada 6 kontijen seperti yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Tertinggi, SUKMA. Tambah beliau lagi, pihak kementerian melalui MSN bersama pemegang taruh di peringkat negeri sentiasa memantau dan membuat penambahbaikan bagi mengimbangi program latihan yang telah terjejas. Kementerian juga berharap langkah-langkah yang sedang dilaksanakan ini dapat mengukuhkan program pembangunan atlet di negeri bagi persiapan untuk kejohanan SUKMA akan datang. Edisi Sukan 16 Ogos 2022 berakhir di sini. Saya Nazif Amir Syukri kembali semula bersama Fatu dan Ivan.
Dalam hashtag malam ini, kami ada cerita mayat bonceng motosikal. Ya, dan juga kisah kanak-kanak yang membunuh ular yang menggigit bibirnya. Kita saksikan. Baik, ini bukan lakonan atau aksi filem seram akibat tiada cara lain untuk membawa mayat keluar dari hutan. Anggota paramedik bermotosikal membonceng mayat yang dibalut kain putih dan diikat padanya bagi membolehkan si mati dibawa ke hospital. Kejadian berlaku di Nakhon Ratchasima, Thailand 14 Ogos lalu. Si mati, Luon Chokasam, 73 tahun dilaporkan tiba-tiba rebah ketika memetik buah-buahan. Ini pula di Turki, seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun membunuh seekor ular sebagai tindak balas selepas reptilia itu menggigit bibirnya. Kejadian berlaku ketika kanak-kanak itu bermain di taman belakang rumahnya di Kampung Kantar, disaksikan oleh jirannya. Kanak-kanak itu segera diberi pertolongan cemas dan dikejarkan ke hospital dan diletakkan di bawah pemerhatian selama 24 jam. Keberanian kanak-kanak itu dikagumi warga net. Ribuan ikan bilis mata biru terdampar di pantai Pasir Bogak, Pulau Pangkor pada Jumaat dan Sabtu lalu. Kejadian itu tular selepas gambar dan video penduduk sedang mengutip ikan bilis dimuat naik di media sosial. Kejadian luar biasa itu dikatakan tidak pernah berlaku sebelum ini dan menurut penduduk ia mungkin disebabkan air pasang dan bulan penuh. Ikan bilis mata biru kebiasaannya ditangkap nelayan sekitar 5 hingga 10 batu nautika dari pantai. Ya, berita perdana 16 Ogos 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Ya, semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang dengan itu. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.